Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Data 17 juta MyCard bocor di web gelap. Adakah ini satu ancaman yang besar kepada keselamatan negara? Berita kebocoran data 17 juta MyCard yang didakwa dijual di web gelap telah mencetuskan kebimbangan besar dalam kalangan rakyat Malaysia. Presiden Gerakan Dominic Lau telah menggesa kerajaan memberikan penjelasan segera mengenai laporan ini dan mengambil tindakan pantas untuk menyiasat serta menangani isu yang mengancam keselamatan rakyat dan negara ini. Menurut Lau, jika dakwaan ini benar, maklumat peribadi separuh daripada penduduk Malaysia telah terdedah, membawa kepada risiko besar terhadap keselamatan awam, ekonomi dan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Pendedahan mengenai kebocoran data ini pertama kali dilakukan oleh syarikat risikan ancaman web gelap Stealth Mole di platform X yang sebelumnya ini dikenali sebagai Twitter. Syarikat itu mendakwa bahawa sampel data MyCard telah dikongsi di web gelap sebagai bukti untuk mengesahkan kesahihan kebocoran tersebut. Malah, beberapa pengguna media sosial turut mengesahkan bahawa imej yang dikongsi oleh Stealth Mole yang kelihatan seperti bahagian hadapan MyCard berasal daripada sistem eKYC atau Electronic Know Your Customer. Sistem eKYC sering digunakan oleh platform kewangan dan teknologi untuk mengesahkan identiti pengguna mereka. Jika benar, ini menunjukkan bahawa pelaku mungkin telah mendapat akses kepada pangkalan data yang digunakan oleh organisasi yang menyediakan perkhidmatan eKYC. Dominic Lau menegaskan bahawa isu ini memerlukan perhatian segera kerana ia bukan sahaja melibatkan pencerobohan privasi individu tetapi juga mencetuskan ancaman serius terhadap keselamatan negara. Antara risiko utama adalah jenayah seperti kecurian identiti, penipuan kewangan dan penyalahgunaan maklumat untuk aktiviti haram. Kebocoran data berskala besar seperti ini boleh mempengaruhi kestabilan ekonomi negara, terutama jika data ini digunakan untuk menyerang institusi kewangan atau melibatkan rakyat dalam aktiviti penipuan yang tidak mereka lakukan. Selain itu, Lau turut menekankan bahawa isu ini mungkin berpunca daripada kelemahan sistem kerajaan atau infrastruktur perisian. Jika sistem kerajaan sendiri gagal melindungi data sensitif, ia mencerminkan ketidakupayaan untuk menghadapi ancaman keselamatan cyber. Dalam laporan sebelum ini, Yayasan Digital Malaysia atau YDM mendedahkan bahawa data peribadi daripada pelbagai jabatan kerajaan dan organisasi swasta dijual di web gelap dengan harga antara RM4,400 hingga RM45,000 Malaysia. Malah, pangkalan data daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara turut pernah dilaporkan bocor. Ini menunjukkan bahawa ancaman terhadap keselamatan data bukan perkara baru, tetapi masalah yang berulang akibat tiadanya langkah pencegahan yang berkesan. Dalam kenyataannya, Lau mengkritik amalan agensi kerajaan dan syarikat swasta yang meminta data peribadi rakyat secara meluas tanpa memastikan tahap keselamatan data yang mencukupi. Beliau menggesa kerajaan untuk mengambil langkah drastik dengan memperkenalkan undang-undang privasi data yang lebih ketat serta hukuman yang lebih berat terhadap mereka yang didapati bersalah kerana gagal melindungi data peribadi. Isu ini katanya telah menghakis kepercayaan rakyat terhadap sistem yang sepatutnya melindungi mereka. Namun isu ini turut mengundang beberapa persoalan. Adakah kerajaan benar-benar serius menangani ancaman keselamatan cyber ini? Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kebocoran data dari pelbagai institusi seperti LHDN, KWSP, dan kini MyCard telah menjadi isu yang sering dibangkitkan, tetapi tidak banyak tindakan konkret diambil untuk menyelesaikannya.
Malah tiada hasil siasatan yang jelas diumumkan kepada umum, menyebabkan rakyat terus tertanya-tanya tentang tahap keselamatan data mereka. Adakah isu ini berpunca daripada kelemahan teknikal dalam sistem kerajaan atau tindakan sabotaj oleh pihak luar? Jika sabotaj dilakukan oleh pihak asing, ia membawa persoalan tentang keupayaan Malaysia melindungi kedaulatan digitalnya. Dan jika sistem kerajaan sendiri gagal melindungi data sensitif, apakah yang menjamin keselamatan maklumat lain yang dipegang oleh agensi kerajaan? Risiko terhadap rakyat biasa juga tidak boleh dipandang remeh. Jika data MyKad digunakan untuk kecurian identiti, rakyat mungkin menjadi mangsa penipuan tanpa sadar. Mereka mungkin dipersalahkan atas hutang atau jenayah yang tidak mereka lakukan. Adakah kerajaan menyediakan sebarang mekanisme perlindungan untuk pampasan kepada mangsa-mangsa seperti ini? Lebih mendalam lagi, adakah rakyat Malaysia telah kehilangan hak mereka terhadap privasi? Dalam dunia yang semakin digital, maklumat peribadi seolah-olah menjadi mata wang yang diperdagangkan tanpa kawalan. Jika kerajaan dan organisasi swasta terus meminta data peribadi tanpa menyediakan perlindungan yang mencukupi, apakah masa depan privasi di negara ini? Kebocoran ini turut mencetuskan persoalan tentang sejauh mana kerajaan akan bertindak terhadap isu ini. Dalam banyak kes sebelum ini seperti kebocoran data LHDN dan KWSP, siasatan sering berakhir tanpa tindakan yang kelihatan. Adakah kali ini isu ini akan mendapat perhatian sewajarnya atau sekadar dilupakan apabila isu baru akan muncul? Kesimpulannya, kebocoran data 17 juta MyKad ini bukan sekadar masalah teknikal. Ia adalah krisis yang menguji keupayaan kerajaan dalam melindungi rakyat dan kedaulatan digital negara. Jika dibiarkan, ia boleh menyebabkan kesan jangka panjang terhadap ekonomi, keselamatan, dan kepercayaan rakyat. Sebagai rakyat Malaysia, kita berhak menuntut jawapan. Apakah pandangan anda semua? Adakah kerajaan mampu menangani isu ini? Atau adakah kita hanya menunggu sesuatu yang lebih buruk akan berlaku pada masa hadapan nanti? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk langgan. Subscribe Current Sphere MY untuk mendapatkan analisis terkini dan mendalam mengenai isu-isu penting negara. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe sekali lagi. Sekian sahaja. Terima kasih semua.